Salam sejahtera, anda sedang menonton Malaysia Memilih bersama saya Naila Huda dan berbaki kurang 48 jam sebelum berakhirnya tempoh berkempen untuk PRU15. Calon-calon kini membuat pecutan terakhir untuk menggerakkan kempen dan untuk meyakinkan pengundi di kawasan parlimen masing-masing. Jadi selepas kira-kira 2 minggu ini, di manakah kedudukan calon di kursi-kursi panas khususnya dan bagaimana ini bakal mempengaruhi posisi kedudukan bagi gabungan parti-parti utama? Siapa yang ke hadapan dan siapa ke belakang? Itu tumpuan kami untuk pecutan terakhir PRU15 ini. Dan untuk jam ini kami nak bawakan anda ke dua kerusi tumpuan. Satu di Hang Tuah Jaya di Melaka bersama dengan Wakil Asrawani Melaka Syuhada Abdul Kadir, dan di Pasir Putih Kelantan kita akan bersama dengan Wakil Asrawani Kelantan Muhammad Muhammad. Syuhada dan Muhammad akan bawakan cerita-cerita di lapangan, apa sentimen pengundi di sebalik calon yang bertanding, di sebalik kempen yang digerakkan oleh calon di dua kerusi tumpuan ini. Tapi sebelum itu kita nak pergi ke Hang Tuah Jaya dulu. Kita nak saksikan siapa sebenarnya calon di kerusi P137 Hang Tuah Jaya di Melaka yang menyaksikan seramai 118,000 pengundi berdaftar, 118,493 lebih spesifiknya jumlah pengundi berdaftar untuk PRU15. Apa yang menarik, kita menyaksikan pertembungan calon-calon muda. Kalau kita lihat dari Barisan Nasional, calon yang dikemukakan, diketengahkan sebenarnya merupakan Datuk Muhammad Ridwan berusia 36 tahun. Beliau sebenarnya anak sulung yang di-Pertuan Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam, yang membuat penampilan sulung bagi mewakili Barisan Nasional. Dari Perikatan Nasional, kita menyaksikan calon ahli perniagaan Muhammad Azruddin Mat Idris, 41 tahun, bertanding atas tiket bersatu. Seterusnya, pasti anda kenal calon Pakatan Harapan Adam Adli Abdul Halim yang berusia 33 tahun. Ini dilihat sebagai usaha untuk mempertahankan kerusi yang sebelum ini dimenangi oleh penyandang kerusi Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin atas tiket Pakatan Harapan. Sama ada beliau berjaya mengekalkan, mempertahankan kerusi ini, itu kita akan ketahui pada Sabtu nanti. Dan seorang lagi calon juga agak muda, calon pejuang mempertaruhkan Sheikh Izzan Sheikh Saleh, 40 tahun, yang juga merupakan timbalan Ketua Pejuang Negeri Melaka. Dan sedikit latar belakang bagi kerusi P137 Hang Tuah Jaya ini, sebelum ini pernah menjadi kubu kuat Barisan Nasional sebenarnya, tetapi dimenangi calon PKR Syamsul Iskandar sejak 2 penggal lalu, termasuk menewaskan Tun Muhammad Ali pada PRU14 yang sebelum ini dengan majoriti 8,640 undi. Itu ceritanya di P137 Hang Tuah Jaya yang menyaksikan pertembungan calon-calon muda. Tetapi adakah calon-calon muda ini bakal membawa idea-idea baharu, berjaya meyakinkan pengundi di kerusi ini? Kita nak dengarkan daripada Wakil Asrawani Melaka Syuhada Abdul Kadir. Syuhada, kalau boleh ceritakan sentimen pengundi di sana dan juga kempen-kempen yang telah digerakkan oleh kesemua calon ini kira-kira 2 minggu ini, dan dalam pecutan terakhir apa yang boleh kita jangkakan di Hang Tuah Jaya, Syuhada? Baik, terima kasih Naila. Baik, betul, di kerusi Parlimen Hang Tuah Jaya ini cukup menarik. Antara kerusi Parlimen Hang Tuah Jaya ini antara satu daripada 6 kerusi Parlimen di Melaka ini yang cukup menarik untuk kita saksikan apa keputusannya pada 19 November ini, kerana Parlimen ini buat kali pertamanya kita menyaksikan pertembungan 4 calon anak muda yang seperti Naila sebutkan tadi, dan namanya juga tidak asing di negeri Melaka ini, walaupun ada satu calon luar iaitu yang dipertaruhkan oleh Pakatan Harapan yang mempertaruhkan Ketua AMK-nya saudara Adam Adli, tetapi dari segi gerak kerja kempennya mereka tentunya kalau bercakap soal calon anak muda ini, tentunya antara tawaran-tawaran yang akan mereka lakukan adalah bagaimana untuk menambat hati belia-belia di kawasan ini, kerana di kawasan ini saja ada lebih kurang pertambahan 25,000 pengundi baru di kawasan parlimen ini. Dan tentunya sejak hari pertama berkempen sehingga kali ini, bukan sahaja mereka berusaha bersaing untuk berjumpa ke semua 118,000 pengundi di kawasan parlimen ini, tetapi yang menariknya untuk kita saksikan, mereka juga menggunakan platform-platform media sosial yang selain di Facebook, di laman Instagram, tidak terkecuali juga di Twitter dan TikTok, yang mana mereka akan berkongsikan gerak kerja kempen mereka masing-masing setiap hari di laman-laman media sosial ini. Dan antara isu pokok yang dibangkitkan oleh penduduk-penduduk, pengundi-pengundi di kawasan Parlimen Hang Tuah Jaya ini, ada 3 perkara sebenarnya. Yang pertamanya adalah kos sara hidup, yang kedua adalah berkaitan dengan isu infrastruktur, dan yang ketiga adalah berkaitan
berkaitan dengan pembelaan nasib peniaga-peniaga kecil, yang mana di Parlimen Hang Tuah Jaya ini, Parlimen Hang Tuah Jaya ini boleh dikatakan antara dua selain Parlimen Kota Melaka, Parlimen Hang Tuah Jaya ini merupakan kawasan parlimen yang terletak di kawasan bandar. Tidak ada kawasan-kawasan kampung luar bandar di kawasan Parlimen Hang Tuah Jaya ini, dan apabila sampai di Parlimen Hang Tuah Jaya ini memang banyak peniaga-peniaga kecil sangat ramai di kawasan Parlimen Hang Tuah Jaya ini, dan itu antara isu yang dibangkitkan bagaimana empat calon muda ini boleh membantu untuk membela nasib peniaga-peniaga kecil ini. Dan daripada 4 calon ini, walaupun ada 2 nama yang boleh dikatakan nama besar, Adam Adli dan juga anak sulung kepada yang di-Pertua Negeri Melaka, Tuan Muhammad Ali Rostam, iaitu Datuk Seri Ridwan Muhammad Ali. Daripada 4 calon ini, Datuk Ridwan Muhammad Ali telah mengeluarkan tawaran individunya yang memfokuskan kepada 5 isu utama, tetapi 3 lagi calon ini belum lagi, saya difahamkan, belum lagi mengeluarkan tawaran individu mereka dan masih lagi menggunakan tawaran yang dikeluarkan oleh parti-parti masing-masing. Yang mana kalau saya boleh bercakap soal Datuk Ridwan, calon Barisan Nasional di kawasan Parlimen Hang Tuah Jaya ini, antara 5 perkara, 5 tawaran yang ditawarkan oleh Datuk Muhammad Ridwan ialah yang pertama ialah isu banjir, bagaimana beliau hendak mempercepatkan proses pelaksanaan kolam tempatan banjir di kawasan Sungai Putat yang terletak di bawah Parlimen Hang Tuah Jaya ini. Yang mana kita tahu di Melaka ini, apa yang pernah berlaku pada awal tahun lepas pada banjir besar kawasan Sungai Putat di Air Keroh di bawah Parlimen Hang Tuah Jaya ini, antara kawasan yang terjejas sangat teruk berhubung isu banjir ini. Yang kedua adalah tempat letak kereta di Hospital Melaka. Hospital Melaka, hospital utama di negeri Melaka ini, terletak di bawah Parlimen Hang Tuah Jaya, yang mana isu kesesakan ruang parking di Hospital Melaka ini bukan satu perkara yang asing. Sebelum ini juga kerajaan negeri ada menyebutkan akan membuat parking bertingkat dan juga menyediakan shuttle bus untuk ke Hospital Melaka ini, dan perkara itu juga menjadi tawaran Datuk Ridwan. Dan ketiga lagi adalah peluang pekerjaan, dan tentunya ini akan menarik pengundi-pengundi di kawasan Parlimen Hang Tuah Jaya ini, khususnya pengundi-pengundi muda, yang mana beliau menawarkan kota khas untuk pengundi-pengundi, untuk peluang pekerjaan bagi pengundi-pengundi di kawasan Hang Tuah Jaya ini, kerana Hang Tuah Jaya ini juga banyak kawasan perindustrian. Yang kedua lagi adalah tapak perniagaan dan juga aduan komuniti, yang mana beliau akan menyediakan pusat aduan komuniti berpusat di Parlimen yang akan dibuka kepada sebuah komuniti perumahan, perindustrian dan juga perniagaan. Dan tentunya kalau saya boleh kongsikan dari segi gerak kerja kempen selain menggunakan media sosial, memang sejak pagi, kalau hari ini juga Adam Adli juga ada bersama dengan Menteri Besar Negeri Sembilan di Melaka ini, membantu kempen Adam Adli di sekitar kawasan Parlimen Hang Tuah Jaya ini. Mereka masuk di semua kawasan, terutamanya pada pagi, sama seperti di kawasan-kawasan lain, mereka akan pergi ke pasar-pasar sebelum bertemu pengundi-pengundi. Dan ada juga isu ataupun sentimen pengundi di kawasan Parlimen Hang Tuah Jaya ini, apabila bercakap soal anak muda, mereka bukan menolak calon muda, tetapi mereka inginkan pembaharuan idea yang bernas daripada calon anak muda ini. Walaupun pada awalnya mereka agak ada pernah mempertikaikan adakah calon-calon anak muda ini boleh mengangkat suara semua peringkat umur, bukan sahaja suara-suara belia, tetapi melihat kepada sentimen pada berbaki kurang 48 jam untuk hari pengundian pada Sabtu ini, saya pasti pengundi-pengundi di Hang Tuah Jaya ini sudah mengenali setiap calon mereka, kerana setiap 4 calon ini, apabila kita melalui saja kawasan-kawasan di Parlimen Hang Tuah Jaya ini, saya akan nampak, kerana kita boleh katakan calon-calon anak muda ini lebih agresif dari segi gerak kerja kempen berbanding calon-calon yang lebih senior itu, Naila. Okey, baik, terima kasih Syuhada. Cukup komprehensif laporan itu. Saya rasa kita semua dah faham bagaimana demografi dan dinamik landscape politik di Parlimen Hang Tuah Jaya ini. Terima kasih Syuhada. Kami akan terus bawakan laporan dari Hang Tuah Jaya ini, tentunya akan menyaksikan persaingan yang semakin sengit dalam berbaki kurang 48 jam ini. Itu ceritanya di Melaka. Kita nak terus bawakan anda ke Kelantan pula, khususnya di Parlimen Pasir Putih yang menyaksikan pertembungan yang agak menarik juga. Mungkin tidak begitu mudah seperti yang kita saksikan di Hang Tuah Jaya, tetapi kalau kita lihat di P028 Pasir Putih ini, pada awalnya apa yang mendapat perhatian adalah pertembungan menarik antara dua Zawawi. Apabila Barisan Nasional kita lihat ditandingi oleh Datuk Zawawi Uthman, manakala PAS pula diwakili oleh penyandang parlimen ini, iaitu Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh. Itu yang pada awalnya mendapat perhatian, bagaimana persaingan antara dua calon Zawawi ini. Tetapi kita juga ingin memberi tumpuan kepada dua calon lain yang turut bertanding, pengurusi PH Kelantan Muhammad Husin dan juga calon daripada Pejuang pula Kapten
Wan Marzudi Wan Omar. Dan kalau kita saksikan perbezaannya daripada kerusi Hang Tuah Jaya sebelum ini, mungkin tidak begitu banyak tumpuan diletakkan dalam mempertaruhkan calon anak muda mungkin, tetapi kalau kita lihat secara jumlahnya, kalau sebentar tadi kita saksikan jumlah pengundi kira-kira 128,000 bagi kerusi P028 Pasir Putih ini, pengundi berdaftarnya sebanyak 113,070 pengundi untuk PRU 15 ini. Tetapi di sebalik persaingan apa yang mendapat perhatian antara dua calon Zawawi ini, di sebalik nama-nama mereka, kita nak melihat juga apa sebenarnya naratif yang mereka bawakan dalam kempen mereka dan kempen siapa yang menepati citarasa pengundi di kerusi P028 Pasir Putih ini. Kita nak dengarkan bagaimana sentimen di lapangan. Kita terus saja bersama dengan Wakil Astro Awani di Kelantan, Fandi Muhammad. Fandi, kalau boleh kongsikan bagaimana kempen-kempen yang telah digerakkan oleh kesemua calon ini yang kita tahu sebelum ini dipegang oleh penyandangnya Muhammad Zawawi Saleh, tetapi sekarang ini mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi calon ataupun peluang bagi calon di kerusi Pasir Putih ini. Bagaimana sentimennya di sana, Fandi? Baik, terima kasih Naila. Seperti yang kita ketahui, kerusi Parlimen Pasir Putih P028 antara kerusi yang selalu menjadi calon ataupun selalu menjadi tempat untuk calon import bertanding. Dan pada saat ini kita melihat berbaki 2 hari lagi untuk hari mengundi. Masing-masing parti politik dan juga calon amat giat menjalankan kempen mereka mendekati pengundi, dan sudah pasti pengundi muda masih lagi menjadi cabaran dan juga menjadi sasaran calon-calon untuk mereka dekati dan memahami apakah pola pemikiran pengundi muda ini. Kerana kita tahu pengundi muda yang ada bukan sahaja di Parlimen Pasir Putih, sebaliknya di mana-mana tempat sekalipun majoritinya agak tinggi. Untuk itu kempen mendekatkan golongan muda amat penting. Dan juga untuk makluman, Pasir Putih ini merupakan dua perkara yang saya nampak di situ. Pertama sekalinya adalah dari sektor pertanian dan kedua pula sektor perikanan. Dan sudah pasti sebahagian besar rakyat Pasir Putih merupakan golongan petani yang bekerja sendiri dan juga golongan nelayan. Apapun kita melihat pengundi ataupun rakyat Pasir Putih ini mahukan seorang wakil rakyat, mahukan seorang calon yang benar-benar boleh cakna kepada rakyat dan juga prihatin kepada rakyat. Jadi apa kata kita dengarkan apa yang diperkatakan oleh pengundi di Pasir Putih itu. Siapa-siapa lah naik, dia mengenali rakyat Pasir Putih, mengenali masalah rakyat Pasir Putih. Jadi kita nak dia orang tahu apa kehendak kita. Jadi kalau kita nak bagi tahu umum gini, kita tak boleh nak bagi tahu. Jadi bila dia naik, dia tanya kita, baru kita boleh bagi tahu apa yang kita nak. Yang kita perlukan daripada ahli parlimen yang mewakili kita selama ini untuk menaik taraf infrastruktur untuk petani di kawasan pertanian di sekitar Pasir Putih. Contohnya, biar ada garis panduan untuk meningkatkan hasil tani. Memandangkan kita di Kelantan ini, tanah semakin sempit, hasil semakin kurang, biar ada blueprint untuk meningkatkan hasil tani dengan mengadakan benih-benih yang baru untuk pertambahan hasil per ekar di Kelantan. Tapi yang keduanya, sistem tali air yang tidak terurus dengan baik. Sepatutnya YB Parlimen kita ambil maklum. Jadi Ambo yang lelen ni, Ambo asalnya duduk di Seri Amir. Jadi Ambo masa duka cerita lelen ni, Ambo tidak puas hati berkaitan dengan hak tanah je. Tanah di Garo, di Kapunago tu, Rizal Lembu Koba. Rizal Lembu Koba ni Tok Ngulu jual tu sepengah sako mokpok dia. Jadi hak ni bukan kata boleh kat orang Kapu tempat teduk. Dia jual ke orang Kota Baru, orang Bacok, orang Maceh, bukan kata boleh 100% orang tempat teh. Untuk makluman Naila juga, sebahagian tanah di Pasir Putih ini merupakan tanah pertanian dan sebahagian lagi penduduk berada di tepi pantai dan juga di tepi sungai. Dan sudah pasti kehendak rakyat di situ adalah meningkatkan sektor pertanian. Dan apabila kita bercakap berkenaan sektor pertanian, tanah merupakan isu utama yang dibangkitkan oleh penduduk.
Walaupun ada tanah kerajaan yang terbiar dan tanah sawah yang boleh dibangunkan, mereka mengharapkan supaya tanah-tanah tersebut dapat dibangunkan untuk tujuan pertanian, dan pada masa yang sama input pertanian, subsidi baja dan sebagainya turut diberikan fokus untuk diagihkan kepada para petani ini. Saya kira apa yang dibangkitkan oleh penduduk itu ada asasnya, kerana sebelum ini juga Datuk Nik Muhammad Zawawi merupakan penyandang kerusi Parlimen Pasir Putih, dan pada masa yang sama beliau juga Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Sudah pasti sebelum ini pelbagai inisiatif, projek dan juga yang membabitkan pertanian, peternakan dan perikanan sudah pun orang kata diberikan kepada kawasan Pasir Putih itu. Namun mungkin apa yang diperkatakan oleh penduduk itu mungkin belum mencukupi lagi. Mereka mengharapkan lebih lagi orang kata input-input pertanian dan juga dapat mewujudkan satu sektor ataupun hub pertanian di daerah Pasir Putih ini. Jadi untuk makluman Nailah, kita masih lagi dalam keadaan mood banjir, dan Pasir Putih antara daerah yang seringkali terjejas dengan banjir. Sudah pasti soal pendalaman sungai, soal tebatan sungai antara yang turut dibangkitkan oleh pengundi ataupun rakyat di Pasir Putih ini. Dan jika saya menyentuh sedikit mengenai banjir, pada masa ini mangsa banjir yang masih berada di pusat pemindahan sementara masih lagi menunjukkan angka 1,184 orang, membabitkan 684 keluarga yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara di daerah Rantau Panjang. Dan setakat ini 6 pusat pemindahan yang dibuka itu, PPS SK Gua Tok Deh masih lagi mencatatkan bilangan mangsa banjir yang agak tinggi. Pada waktu ini kita melihat cuaca dalam sehari dua ini agak baik, dan saya kira bermula pada hari ini saya telah pun dikhabarkan jalan-jalan masuk ke Kelantan ini termasuklah di Gua Musang dan juga di Pasir Putih menyaksikan berlaku peningkatan kenderaan. Saya kira kemungkinan besar sebahagian rakyat Kelantan yang berada di perantauan ataupun yang bekerja di perantauan akan mengambil kesempatan untuk pulang menunaikan tanggungjawab mereka. Dan seperti yang dimaklumkan oleh pengarah pilihan raya PAS Kelantan, dijangkakan lebih 150,000 rakyat Kelantan dijangka pulang ke Kelantan untuk mengundi pada 19 hari bulan nanti. Dan jika dilihat kepada suasana ini, mungkin sebahagian besar mereka yang berada di luar Kelantan ini ingin pulang untuk menunaikan tanggungjawab mereka, dan namun kita tidak boleh meramal ataupun boleh membaca apakah penjiran mereka, ke mana mereka hendak mengundi dan sebagainya, kerana setiap individu itu mungkin mempunyai sentimennya, dan sentimen politik itu mungkin ada kaitannya dengan sentimen politik di peringkat nasional maupun di peringkat Kelantan ini, Nailah. Ya, Fandi, itu kita hanya akan ketahui pada Sabtu nanti, dan keputusannya kita juga tidak tahu jam berapa akan dikeluarkan, tapi tentunya kami akan bawakan, dan perkembangannya kami akan nantikan daripada Muhammad Fandi bagaimana keputusannya dan hasil kempen di Pasir Putih ini kami akan dengarkan daripada Fandi selepas ini. Terima kasih Fandi untuk laporan itu, dan juga Syuhada Abdul Kadir dari Hang Tuah Jaya tadi, dan banyak lagi perkongsian mengenai dengan kerusi-kerusi panas dan gabungan parti mana yang mendahului persaingan ketika ini pada pecutan terakhir ini. Kita akan bawakan selepas ini dalam Malaysia Memilih. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.